أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita hormati Tuan Pengurusi, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh EJK, Datuk-datuk dan jatin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya sekali lagi kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesihatan, kekuatan, kesabaran, umur yang masih ada, dapat sama-sama meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Allah berkati pertemuan kita nak menuju ke penghujung Jamadil Awal. Panjang umur, jumpa Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, insyaAllah. Pada malam ini kita masih nak membahaskan tentang sahabat-sahabat yang Allah janjikan syurga. 10 sahabat yang Allah janjikan syurga. Antaranya yang telah kita kupas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk 4 khalifah yang 4. Ada lebih kurang 3 lagi belum kita kupas. Hanya pada malam ini kita nak melihat sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah, pengorbanan dia terhadap Islam, pengorbanan dia dalam menegakkan agama Allah di muka bumi, pengorbanan dia dalam memberi sumbangan bantuan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi tenaga dan juga harta benda. Pengorbanan yang sangat besar, tak ada tandingan dengan apa yang kita buat. Kemungkinan sebesar zarah pun tak ada kalau dibandingkan pengorbanan. Bayangkan yang nama dia Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan 500 ekor kuda untuk kegunaan tentera. Abdurrahman bin Auf juga pernah menyumbangkan 1,500 ekor unta untuk umat Islam. Samping harta benda dan juga tenaga, kekuatan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Maka pada malam ini saya nak baca ayat yang ke-94 Surah An-Nisa, juzuk yang kelima, muka surat 93. Muka surat 93 ayat 94. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina تبتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا وكان الله بما تعملون خبيرا.
Sadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang satu lagi peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, idza darabtum, apabila kamu berada dalam medan peperangan, apabila kamu menuju ke medan peperangan ataupun marah untuk menyertai satu-satu peperangan, kamu berada di medan peperangan. Sebelum apa yang perlu kita lakukan, yaitu fatabayyanu idza darabtum fi sabilillah, yaitu bila kamu berada dalam medan peperangan. Peperangan itu pastinya untuk berjihad untuk agama Allah, sama ada berkorban, berjuang, berperang untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi, menegakkan syiar Allah di muka bumi, menyebarkan Islam di muka bumi, ataupun memelihara, menjaga Islam bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabayyanu, apa yang perlu kita lakukan iaitu tabayyun. Itu dalam ayat yang lain Allah datangkan juga, wa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang satu-satu berita daripada orang fasik ataupun orang Yahudi ataupun orang kafir. Apa contoh dia berita-berita daripada orang kafir, orang Yahudi, orang munafik? Sarawak Report, tu orang Yahudi punya. Kalau datang berita daripada itu, dia tu fatabayyanu, maknanya kena kita perhatikan. Perhatikan itu iaitu kena teliti dulu. Maknanya itu kalau dah kita tahu dah dia tu datang daripada orang Yahudi, orang fasik, tolak terus. Maknanya jangan terima, jangan sampaikan, jangan sebarkan. Fatabayyanu itu maknanya teliti itu dengan halus, mendalam. Maksud teliti di sini, lihat hati, jiwa, perasaan kita. Kita berjuang fisabilillah ni untuk apa? Untuk nama, pangkat, harta, pujian, untuk mati syahid atau sebagainya. Untuk apa? Maka Allah jelaskan ayat seterusnya itu, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minah. Dalam perjalanan untuk kamu bergerak maju ke medan peperangan itu, kamu akan jumpa macam-macam perangai manusia. Maka itu Allah bagi peringatan, kalau ada dalam perjalanan itu orang yang bagi salam, apabila salam itu pula datang daripada orang fasik tadi ataupun orang Yahudi, orang kafir itu, maka jangan kamu jawab salam itu. Maksud di sini, dalam peperangan, yang arti ayat ini nak mengulang semula peristiwa peperangan Uhud itu, bahawa orang kafir Quraisy, tentera kafir ini, dia telah mengalami kekalahan, ada pengalaman kekalahan dalam peperangan Badar. Maka dalam peperangan Uhud ni, dia akan membuat satu perancangan yang rapi, ataupun ada muslihat dalam peperangan tersebut. Contoh dia, bila dalam peperangan itu dia angkat bendera putih, ataupun dia mengatakan kita nak berdamai, ilaikumussalam, nak berdamai, ataupun nak buat gencatan senjata, jangan kamu terus percaya. Kemungkinan itu ada muslihat. Maka itu dalam tentera ni, tuan-tuan dan puan, kan dia ada perisik ataupun intelijen, di mana dia punya peranan adalah untuk meresap dalam tentera kafir itu, tentera musuh itu, untuk melihat kemungkinan ada yang perlu kita ambil iktibar pengajaran perancangan mereka, kekuatan mereka dan sebagainya. Maka dalam Islam sejak Nabi dah ada yang namanya intelijen ataupun perisik. Tapi ketika itu belum lagi dibentuk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Uhud ini akan berlaku satu muslihat tentera kafir ini. Maka itu hati-hati, jaga-jaga, waspada. Maka
tentera Islam, sahabat tak tahu. Hanya Nabi saja yang tahu. Maka itu Nabi membuat perancangan dalam peperangan Uhud itu dengan menyusun bala tentera tadi dengan cukup rapi. Dengan cukup istimewa, yang sempurna susunan itu. Dan Nabi yakin dan percaya susunan tentera tadi akan boleh mendatangkan kemenangan di pihak tentera Islam. Itu keyakinan Nabi. Tapi sahabat tak tahu. Maka itu, bila disusun oleh barisan depan itu di kalangan sahabat-sahabat yang gagah perkasa, mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Depan itu ada yang namanya, barisan depan itu yang namanya Hamzah. Ada yang namanya Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, semua orang yang gagah perkasa, Sayyidina Ali. Dan di barisan tengah barulah yang sebagai pemimpin tentera yang dipimpin oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Yang belakang Nabi letakkan barisan tentera yang memanah. Tentera memanah di belakang. Bukan saja di belakang, tapi diletakkan di tempat yang sangat strategik, iaitu bukit. Kalau kita pergi ke Jabal Uhud itu, kita melawat makam syuhada itu, maka di depan itu ada bukit kecil. Itu nama dia Jabal Rahmah. Bukan Jabal Rahmah yang di Padang Arafah. Itu nama Jabal Rahmah. Maka Nabi letakkan tentera memanah di situ. Sebab mereka ada peranan yang sangat besar, dapat melihat dengan jelas musuh bagaimana pergerakannya, yang mana lebih dahulu untuk dikorbankan, dipanah. Dan pastinya pemanah yang paling hebat ketika itu ialah yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengetuai tentera memanah ketika itu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia bukan orang yang tinggi, tak, dia sederhana, tapi dia ada kekuatan. Jari dia pendek-pendek tapi besar. Maka ada kelebihan. Orang yang jari dia dompot, orang Minang cakap dompot, bagaimana, pendek-pendek tapi besar-besar. Dia ada kepakaran dalam memanah. Maka dia letak sebagai ketua pasukan memanah. Maka bila berlaku serangan, Nabi dah dapat jangka ni, Allah dah bagi ilham dah bahawa tentera Quraisy dalam peperangan Uhud ni ada perancangan tipu muslihat. Bila mereka tak berjaya memecahkan benteng pertahanan tentera Islam tadi, mereka angkat bendera putih, mengaku kalah dan dia berundur. Tapi tentera ataupun sahabat Nabi tadi tidak memahami pergerakan tentera kafir Quraisy tadi. Nabi tahu. Maka itu tentera memanah yang ada atas bukit, dialah orang yang pertama dapat melihat harta rampasan perang yang ditinggalkan. Bukan calang-calang harga. Baju yang paling mahal ketika itu ialah baju perang. Bukan semua orang boleh beli, bukan semua orang boleh pakai. Mahal. Mungkin dibuat daripada besi yang sangat tahan. Begitu juga penutup kepala, pedang ni, lembing ni, semua tu harga yang mahal. Bekalan-bekalan yang dibawa, kambing, unta, semua tinggal. Maka tentera memanah atas bukit, dia yang nampak dulu jelas. Maka dia turun. dia berlari turun, bukan dia berjalan, berlari dia turun. Tujuannya untuk mengumpulkan harta yang ditinggalkan tadi. Maka itu Allah sebut tabtaguna aradal hayatid dunya. Memang di kalangan tentera tadi dah diberumah, dah ada hasrat mencita-cita dalam peperangan ini kita akan kumpulkan seberapa banyak harta rampasan perang. Itu dia yang sekumpulan mungkin dia itu hanya buang masa. Jadi dia nak pergi menyertai peperangan itu ataupun sebab dia nak kemasyhuran, nak pujian dan sebagainya. Maka tabtaguna aradal hayatid dunya. Ada di kalangan tentera tadi, dia memang dah merancang daripada awal dah untuk mendapatkan yang namanya imbuhan dunia, sama ada nama, pangkat ataupun harta rampasan perang. Tapi Allah jawab. Apa jawab Allah? Fa'indallahi maghanimu katsirah. Yakin, percayalah bahawa Allah telah menyediakan ghanimah ataupun harta ataupun ganjaran pahala yang sangat banyak bagi orang yang menyertai dalam peperangan. Maka itu ayat yang sebelah itu pun menyebutkan tentang keistimewaan orang yang menyertai peperangan.
Maka ayat yang 95 tu. Dalam ayat ini juga mengatakan bahawa Allah menyebutkan Allah telah menyediakan bagi mereka yang terlibat dalam peperangan, sama ada terkorban ataupun tidak, ganjaran yang banyak. Apa maksud ganjaran yang banyak? Kalau Nabi menyebutkan siapa yang solat sunat 2 rakaat yang namanya solat duha, Allah akan melimpah ruahkan rahmat, rezeki yang datang daripada segenap penjuru yang tak disangka-sangka. Maka itu kan ada bagaimana seorang hamba Allah bila dia nak mendapatkan di berhajat bahasa untuk dapatkan sesuatu itu, maka dia solat duha. Bila dia pergi, betul-betul dia dapat hadiah yang besar. Maka berkat solat sunat duha tadi. Tak apalah. Kita dah cerita dulu peringkat ibadat hamba Allah ni kan terbagi kepada 3. Itu dah kita cerita. Tak apa. Maka Allah sebut juga, Nabi sebut juga, siapa yang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ganjaran dia sebanyak apa yang ada di muka bumi. Banyak. Itu sebabnya kita tak pernah tinggal kan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Sebab Nabi menyebutkan ganjaran dia sangat besar. Sebanyak apa yang ada di muka bumi ni, emas, intan, berlian, wang, ringgit, tu ganjaran dia. Tapi ya Allah, Nabi juga sebut dunia ini dan segala isinya tak ada nilai di sisi Allah walaupun sebesar kepak nyamuk. Apa maksud itu? Sebab apa? Yang bernilai itu ialah ganjaran yang Allah sediakan dalam syurga yang tak ada tandingannya. Maka itu maghanimah kathirah, banyak, itu mana kita lihat hebatnya, istimewa lah ganjaran yang kau sediakan ya Allah. Itu disebut nikmat dalam syurga itu tak pernah terlintas dalam hati kita, tak pernah kita lihat dengan mata kita, tak pernah kita dengar dengan telinga kita. Itu dia yang maksud dia maghanimah, istimewa ya Allah, hebatnya ya Allah. Maka bila kita lihat itu, apa nilai harta emas, intan, berlian, wang, ringgit, berkoyan-koyan, berbelian-belian, tak ada nilai apa. InsyaAllah. Sebab Allah telah menyediakan bagi mereka yang menyertai peperangan, sama ada terkorban, mati syahid, gugur ataupun tidak. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Yakin dan percayalah mereka yang berjuang fisabilillah. Bukan maksud dia berjuang fisabilillah itu peperangan saja. Termasuklah kita menuntut ilmu ini pun adalah merupakan satu jihad yang sangat besar. InsyaAllah. Maka orang yang datang menuntut ilmu ini, kebetulan dia aksiden mati syahid dia. Balik kebetulan muntah jatuh mati syahid dia. Maka itu iblis dia sangat tak suka orang menuntut ilmu ni mati. Orang balik menuntut ilmu, nak datang untuk ilmu, dia tak suka. Maka kan ada satu cerita di mana seorang hamba Allah ni, dia bawa kereta jatuh dalam gaung. Kereta dia hancur, terbakar. Tapi dia selamat. Tersangkut ke pokok. Luka ringan dia. Orang cari-cari dia ada sorok. Ada dia, hidup dia. Tengok dia luka ringan dia. Malam tu dia mimpi, iblis datang. Dia tanya, engkau tahu tak apa dia? Engkau kan insiden petang malam, patut engkau mati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bukan mana Allah yang selamatkan kau. Yalah, dengan izin Allah lah. Iblis tadi selamatkan dia. Tersangkut ke pokok tu. Pasal apa pula? Biarlah aku mati. Tak boleh. Kalau kau mati syahid. Sebab apa? Sebab kau berbalik daripada menuntut ilmu. Kalau kau mati syahid, kuranglah kawan aku dalam neraka nanti. Mana tidak? Kita yang menuntut ilmu dia, contohlah, boleh tarik pula 70 orang ahli keluarga masuk dalam syurga. Rugilah iblis. Itu dia sangat tak suka. Tapi mati ke hidup itu semua dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Tapi itulah iblis ni, begitulah dia sangat takut, tak suka orang yang menuntut ilmu ni dia mati dalam perjalanan ataupun balik. Itu mana menuntut ilmu ini adalah merupakan satu jihad yang sangat besar, insya-Allah. Termasuk juga jihad itu kita membina kekuatan ummah, persatuan ummah, itu jihad juga. Kita membina, membangunkan ekonomi ummah, itu pun jihad juga. Dalam keadaan kita yang
terkapar-kapar nak mencari orang-orang Melayu, orang Islam yang hebat di segi ekonomi dia. Alhamdulillah ada 3 orang yang Allah anugerahkan sangat hebat, antaranya Rashid Hussein. Kan hebat dia duit dia dibelanjakan untuk agama Allah ni. Antaranya sumbangan dia mengulurkan bantuan sangat hebat. Antaranya dia telah membina 2 masjid besar di Negeri Sembilan. Satu Masjid Husin di Seremban 2, sebenarnya nama ayah dia, 30 juta lebih tuan. Satu masjid di Senayan, itu antara masjid yang tercantik di Asia Tenggara ni. Tuan-tuan kena pergi ziarah masjid itu, tengok masjid itu, 60 juta lebih dibuat. Tapi ada seorang lagi hamba Allah, yang nama dia apa yang Kedah tu, Bukhari. Dia antara yang lebih kaya lah daripada Syekh Husin. Tapi dia membuat apa-apa sumbangan tanpa bagi tahu orang tak tahu sumbangan yang dia buat. Alhamdulillah kita itu pun ada satu jihad fisabilillah, iaitu kita mengembangkan ilmu, mendalamkan ilmu, menuntut ilmu, membina ke ekonomi umat Islam, membina kekuatan umat Islam, membuat supaya umat Islam bersatu, semua jihad. Termasuklah juga kita jadi imam, kita jadi bilal, kita jadi siak, jadi jaga masjid, surau, semua jihad fisabilillah. Sebab apa? Kita bukan di pergulungan orang yang mengharapkan yang nama dia imbuhan dunia. Ada yang nama dia Bilal, dia berhasrat untuk jadi kaya-kaya jutawan, tak ada. Kalau nak jadi jutawan tak payah jadi Bilal lah, cari kerja lain lah kan. Jadi siap bersama, sebab dia tu bekerja lillahi ta'ala dia menghulurkan sumbangan tenaga dia, ilmu dan lillahi ta'ala dia, bukan kena lain. Tu termasuk juga fisabilillah. InsyaAllah Allah terima kerja amalan kita sebagai yang mendapat ganjaran yang istimewa, maghaniman katsirah, insyaallah. Ya. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Benda ni tuan-tuan dan puan, dia bukan kita saja-saja buat cerita, saja-saja Allah datangkan dalam Al-Quran ini. Sehingga kan Allah datangkan kalimah yang nama tabayyanu tu dalam ayat yang 2 kali, supaya kita perhati betul-betul ayat ni. Maknanya bila Allah sebut itu, wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah kata-kata yang lebih benar selain daripada kata-kata Allah? Tak ada. Mana bila Allah sebut, bila Allah datangkan ungkapan kata-kata janji itu, Allah tidak akan mungkir. Dia pasti akan berlaku. Bila Allah alam, kadang-kadang cepat, kadang lambat. Dia tetap Allah akan bagi. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat, kadang-kadang sedikit, kadang banyak. Tapi janji Allah, innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Yakin dan percaya. Inilah yang pernah berlaku. Bila Allah sebut, memang pernah berlaku. Termasuklah apa yang berlaku dalam peperangan Uhud tadi. Sangat dahsyat sebenarnya. Kalau kita baca peperangan Uhud itu sangat dahsyat apa yang berlaku. Sebab dalam serangan yang kedua, bila dilihat tentera Islam tadi dah berterabur tu, maka dia patah balik ikut jalan lain, diserang sebagai yang kedua tadi. Sangat dahsyat. Sebab apa? Tentera Islam dah tak teratur dah. Walaupun tadi bahasa berlari tadi, sahabat Nabi sendiri pun mengatakan balik-balik tempat masing-masing, jangan tinggalkan tempat masing-masing. Dah beritahu dah tadi, sampai dapat arahan, jangan tinggalkan tempat masing-masing sehingga dapat arahan. Tapi mereka terus juga berlari untuk mendapatkan rampasan perang. Akhirnya berterabur. Bila berlaku serangan, maka bukan sahaja Nabi yang hampir-hampir dapat dibunuh oleh tentera Quraisy tadi, 70 tentera Islam yang syahid dalam peperangan Uhud. Ada seorang sahabat, dia dapat luka parah, luka ringan, lebih 70. Maka termasuklah yang mana Abu Ubaidah pun luka-luka, tapi dia sempat merawat. Tapi bila dilihat Nabi pun dalam keadaan kritikal, sahabat tadi dah tak boleh nak apa merawat Nabi, dia sangat dahsyat luka yang dia terima tu. Maka Abu Ubaidah terus berlari untuk mendapatkan Nabi. Bila sampai pada Nabi, Abu Ubaidah terus minta izin kepada Abu Bakar untuk merawat Nabi.
Antaranya pukulan yang kuat kena di kepala Nabi, tupi besi itu patah. Besi yang patah itu dia menyucuk geraham Nabi. Bayangkan macam mana nak buat tu. Kalau sekarang ni kita pun tak berani nak cabut, buat hospital terus kan, buat operation pembedahan. Tapi Abu Ubaidah tadi menggunakan kebijaksanaan dia tak guna pisau untuk merawat itu, tak guna pedang dan sebagainya, dia guna gigi. Dia minta izin untuk guna gigi dia, gigit besi tu. Sebab kalau guna pisau kan akan menyebabkan luka yang lebih besar. Maka Abu Ubaidah gigit besi itu, dia tarik keluar, patah gigi dia satu. Dia undur dan dia balik, gigit balik, patah pula gigi dia, dua patah. Dengan dia mengatakan, demi Allah aku akan berusaha untuk menyelamatkan junjungan besar Nabi Muhammad. Dia gigit sekali ini, yang kali ketiga tercabut besi itu, dua batang gigi Nabi pun ikut tercabut. Bayangkan dahsyatnya luka yang Nabi sendiri terima akibat apa tadi. Ni dia antara itu sebenarnya takdir lah, tapi pengajaran yang sangat besar buat kita. Jadikan iktibar dalam kita menghabiskan sisa-sisa hidup kita ini, insya-Allah. Maka Abu Ubaidah ni tuan-tuan, kan dia di barisan depan. Dia tak ada tandingan kehebatan dia. Dia lain pun hebat juga, tapi dia tentera berkuda Quraisy tak berani untuk maju memecahkan benteng pertahanan depan tentera Islam itu. Sebab apa? Sebab dilihat Abu Ubaidah ada di depan. Tak ada, kan tentera berkuda ni kerja dia memecahkan benteng pertahanan tentera. Tapi tak ada siapa kecuali seorang. Seorang tu dia berani. Dia menuju untuk memecahkan benteng pertahanan tentera Islam tadi. Maka Abu Ubaidah lihat, berani dia ni. Dia pun undur. Bila dia undur, ramai tentera Islam tadi tu pun 5 orang tu pun. Akhirnya dia ambil keputusan, dia kejar, dia patah balik, dia kejar tentera berkuda tadi, dia libas dengan pedang dia. Putus kepala. Siapa yang dilibas dengan pedang tadi, putus kepala itu? Yang nama dia Abdullah bin Jarrah. Siapa Abdullah bin Jarrah? Abu Ubaidah bin Abdullah bin Jarrah, bapa dia sendiri. Itu dia sendiri pun ada perasaan tak nak bertemu dengan ayah, tapi terpaksa demi agama. Dia patah balik, melibah pedang, putus kepala bapa dia sendiri. Tuan-tuan dan puan, pengajaran di situ bukan mudah. Dalam peperangan permulaan Islam itu bukan mudah. Sebab yang berdepan ni bapa sendiri ni, bapa saudara ni, sepupu ni, kawan lama ni. Bukan mudah. Tapi dalam Islam dia tidak mementingkan itu. Yang dipentingkan ialah memelihara, menjaga agama. Itu nombor 2. Kau datang, kita akan lawan. Tak kira siapa. Inilah dia dalam perjuangan kita. Bukan saja daripada Nabi Adam dulu sampailah Nabi Isa, Nabi kita Muhammad, sampai hari kiamat. Inilah yang kita hadapi. Mana dalam perjuangan fisabilillah ni, kadang-kadang ada ibu ayah yang tak suka, kadang-kadang ada adik-beradik yang tak suka, yang bantah. Jangan saya sendiri pun, pasal apa orang kau dah belajar tinggi, tak pergi kerja kerajaan, pergi pula jadi penceramah bebas. Saya jawab senang ya, saya belajar bukan nak kerja, saya belajar nak ilmu. Rezeki itu datangkan Allah. Dia ingat jadi pegawai kerajaan ni, jadi kaya raya, jadi senang dapat rumah, dapat kereta, tak. Maksudnya rezeki itu semua daripada Allah. Saya belajar sebab saya nak ilmu, bukan nak kerja. Kerja mana-mana pun boleh kerja. Saya tak kira, tak pilih kerja pun. Menepah tepi jalan pun saya buat. Tapi tutuplah muka kan, orang tak kenal. Nah, tu semua tu. Mana sampai hari kiamat. Inilah adat perjuangan kita fisabilillah ni. Kadang-kadang terpaksa bertembung dengan adik-beradik, dengan sepupu, kawan-kawan. Itulah adatnya. Tapi perjuangan tetap diteruskan sehingga akhir hayat, sehingga kiamat. Allah yakinlah kemenangan itu pasti untuk agama Allah, Islam, insya-Allah. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang disebutkan di situ, apa yang berlaku dalam kita memperjuangkan agama Allah ini, ada yang
sebagai pengajaran dia berjuang kerana dunia, yang berjuang kerana akhirat, yang berjuang sukarela, yang berjuang tidak mengharapkan. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, perjuangan fi sabilillah ini dia tidak ada upah. Kita tidak boleh ambil ganjaran upah di dunia ni. Bila dia bagi, terima itu. Jangan pula kita tak cukup lah. Ini tak boleh, sikit sangat, tak payah. Maknanya, kalau kita nak, cari lain lah. Tak perlu, jangan kita mengharapkan. Contohnya, kita duduk sini sebab kita nak jadi imam, jadi Bilal ke. Kau tak tahu, aku dah 40 tahun duduk kat surau ni. Baca aku pun dah elok dah. Pasal apa tak nanti jadi imam? Tak payah. Buang masa. Aku suara aku sedap, kau tak nanti aku jadi Bilal. Tak payah. Mana kita berada di sini, ingatlah Allah sayang, Allah kasih kepada kita. Maka dengan izin Allah, Allah tunjuk jalan, Allah bagi hidayah, berada kita di sini. Kenapa kita berada di sini? Sebab Allah sayang, Allah kasih kepada kita. Ramai di luar tu nak juga datang, tapi dah tak ada kesempatan, sibuk dengan dunia, ada yang dah sakit, ada yang paralyzed, duduk atas kerusi, ada hasrat. Tapi Allah tunjuk jalan, Allah bagi hidayah, berada kita di sini. Sebab apa? Allah sayang, Allah kasih kepada kita. Tetaplah pendirian istiqamah, kekallah di sini selama-lamanya sehingga akhir hayat kita, sehingga kiamat. InsyaAllah Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan kepada kita di dunia dan akhirat. Ingat, Allah akhir ayat itu dengan menyebutkan, Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apa saja kita buat, di mana saja kita berada, apa saja tugas kita, Bilal, siap, imam, nazir, pengurusi, sebagai penuntut ilmu, penyampaikan ilmu, semua itu Allah tahu niat kita. Maka itu Allah, bima ta'maluna khabira, Allah tahu apa yang kamu buat. Bukan saja yang kamu buat dengan anggota, tangan, penglihatan, kamu lihat dan bercakap, tak. Apa yang terlintas dalam hati pun Allah tahu. Itu mana bima ta'maluna khabira itu, Allah tahu tu apa yang kamu buat itu, apa yang terlintas dalam hati. Apa yang niat kita. Kita datang ni sebab niat apa? Allah tahu. Kita datang sini untuk apa? Allah tahu. Kita datang sini kerana sukarela, kerana Allah, Allah tahu. Maka itu kan ungkapan kita, hati kena baik, niat kena betul. Itu yang penting. Sebab kita baca setiap amalan kita lillahi ta'ala, kerana engkau ya Allah, bukan kerana yang lain yang kita sebut tadi, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terlintas dalam hati itu yang pertama akan dihitung oleh Allah. Yang terlintas hati itu yang tak boleh kita cakap. Aku ni kan cakap ya, hati aku tak macam tu. Tak ada. Mana apa yang ada dalam hati kita itu yang keluar di mulut kita. Dia tak akan keluar di mulut kalau tak bermula di hati. Ada juga berbahasa daripada mata jatuh ke hati, tak. Ya sebenarnya dari hati jatuh ke mata, itu yang betul. Kalau kita sebut daripada mata jatuh ke hati, tak. Tak. Maknanya apa yang ada dalam hati kita itulah akan kita zahirkan dengan perbuatan, dengan percakapan, dengan penglihatan, dengan pendengaran. Maka jagalah hati. Sebab kita kena jadikan hati itu sebagai mengontrol semua pergerakan kita. Semua akan jadi baik, jadi sempurna, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukarela, ikhlas, jujur, amanah, hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dari apa yang kita baca ayat yang ke-94 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya tak boleh mesti kita masukkan diri kita ini dalam salah satu amalan kita. Amalan itu dikira sebagai fi sabilillah, perjuangan kita kerana Allah, kerana agama Allah, sukarela,
Kerja kita itu bukan mengharapkan imbuhan, bukan mengharapkan harta, pujian, nama, pangkat, bukan. Mesti ada satu amalan kita itu, amalan fi sabilillah, berjuang, berkorban untuk agama Allah dengan jujur, ikhlas, amanah, kerana lain. Mesti ada. Lihatlah apa kerja kita itu yang kita buat. Bukan kita dapat apa, kita pula yang keluar duit poket. Kita keluar bagi sumbangan, bagi sedekah, bagi untuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah. Kalau apa yang kita lihat, pembangunan, kemajuan surau kita ni, dengan kita dah nak buatlah 2 tingkat lagi. Dulu kita datang kecil je. Kat luar tu pun tak ada 10 tahun lepas kan. Sekarang masya-Allah. Dengan kipar, masya-Allah. Ikon berseligit kiri kanan depan belakang. Agak kalau dah buat 2 tingkat, tak tahu dah bukan serombong. Macam kat supermarket tu. Dia punya ikon dia, masya-Allah. Tunggu kan. Mana itulah semua sumbangan yang kita hulurkan untuk memakmurkan, untuk memajukan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Kalau tengok daripada luar, tak ada apa. Tengok dalam, masya-Allah, sejuk. Saya pun terpaksa pakai ni, tak tahan sejuk. Kalau buka kipas ni kan, bukan saja sejuk, agak boku kita dalam ni. Masya-Allah kan, selesa, tenang. Tengok semua tenang. Sebab apa? Kita berpuas hati dengan apa yang kita sumbangkan tu. Ini yang kita dapat, ini yang kita peroleh. Teruskan berjuang, berkorban untuk kita membangunkan, membina kekuatan ummah, membina kekuatan Islam, insya-Allah. Kita perlu ingat juga yang sebagai penutup dia, negara Arab ni, orang-orang Arab ni, dia tak mengharapkanlah orang Arab untuk memimpin kebangkitan Islam ni. Mereka mengharapkan kita daripada timur ini untuk memimpin kebangkitan Islam, bukan saja negara kita, di seluruh dunia. Saya tak sempat nak bahasa sejarah. Kita ni bukan orang bangsa yang lekeh. Kita bangsa Melayu ni pernah menguasai dunia. Ada masa sikit itu 2-3 pernah menguasai dunia. Pernah berperang di lautan Pasifik, di lautan Atlantik. Kita bangsa Melayu ni sebelum Islam ni adalah bangsa yang hebat dengan boleh membuat bahtera-bahtera besar. Allah dah menyediakan semua kelengkapan kita buat ni. Kapal-kapal, bahtera-bahtera besar. Dan kita sekeliling laut, kita dapat menguasai, bangsa Melayu dapat menguasai dunia dengan pengalaman yang kita ada. Mengembara seluruh dunia. Berperang bukan saja di Laut Pasifik Atlantik sampai ke Afrika. Itu nama dia Melayu Raya. Baca balik sejarah Melayu Raya. Maksud Melayu Raya tu, orang Melayu menguasai dunia, tapi akhirnya kalah. Maka bila kalah tu pula, habis dibunuh. Tapi ada seorang tak dibunuh. Dia punya ketua. Ketua dia tak dibunuh. Tapi orang barat ni gelarkan kita ni sebagai lanun. Itu bila dia buat filem lanun tu, hero dia mesti dia cari yang ada iras rupa orang Melayu. Itu filem lanun kan. Dia punya ketua lanun tu mesti ada iras. Sebab sejarah dia memang begitu. Yang dia gelarkan lanun itu sebenarnya pejuang Melayu dulu yang menguasai dunia. Dia gelarkan lanun perompak di laut. Tu ni. Tapi akhirnya tinggallah yang nama dia Nusantara. Itu pun masih luas, Nusantara, Filipina sampai ke Thailand, sampai ke Vietnam dan sebagainya. Tapi akhirnya tinggallah Kepulauan Melayu. Tapi akhirnya tinggallah negeri-negeri Melayu. Satu yang tinggal negeri Melayu. Tapi negeri Melayu tu pun dah dibuang nama Melayu tu. Dah jadi Malaysia. Ada satu lagi yang nama dia kereta api Tanah Melayu. Itu pun ada usaha untuk buang nama tu. Jangan guna Melayu tu. Akhirnya dalam SC kita pun diminta jangan ubuh Melayu. Mula Islam tu yang ubuh. Tak payahlah ubuh dah SC tu Islam. Kita rakyat Malaysia. Kalau kita timur, akhirnya tak payah ubuh Melayu tu. Tak payah ubuh Melayu. Sebab kita rakyat Malaysia. Ini sedikit demi sedikit mereka nak mengikis kehebatan bangsa Melayu ni. Jangan sebut Melayu, sebut Malaysia. Panjang cerita. Sekadar itu untuk malam ni. Saya mohon maaf kelemahan, kurang kesilapan. Panjang umur, jumpa tahun depan. Lama cuti Ustaz,
dah tahun depan, bulan depan dah tahun depan kan, tahun baru pula insya-Allah. Saya mohon maaf kelemahan kurang kesilapan di malam insya-Allah. Masih kita sediakan tabung sumbangan untuk agro tahfiz kita. Tutup dengan selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah على ياسين حبيب الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بنا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.